Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wala haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Yang dihormati saudara pengacara majlis kita, sahabat-sahabat kita daripada Ustaz Nazif, Ustazah Munirah dan juga tim daripada KL, Yanti dan juga suami dia. Begitu juga muslimin muslimat yang disayangi Allah Subhanahu Wa Taala. Pertama-tama salam hari Jumaat, penghulu ataupun Sayyidul Ayyam. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah Subhanahu Wa Taala menjadi umat Islam, di mana setiap minggu ada hari yang disebut sebagai Sayyidul Ayyam, di mana insya-Allah pada hari Jumaat ini banyak perkara-perkara yang digalakkan kita melakukannya, Alhamdulillah. Dan Alhamdulillah kita bersyukur sangat-sangat pada Allah Subhanahu Wa Taala. Di pagi ini saya sedang berada di bangunan Wisma Persekutuan Pulau Pinang, Dia sebelah sini dia panggil Pulau Pinang lah, sebelah sana pun Pulau Pinang juga. Okey, untuk maklumat sahabat-sahabat kita yang ada di FB, jadi kami berada di Pulau Pinang bersiaran secara live, dan muslimin-muslimat yang berada di hadapan saya ini, terima kasih kerana berada bersama. Alhamdulillah, terima kasih kepada pihak penganjur atas ruang-ruang yang diberikan kepada kami dan rombongan untuk berkongsi sedikit sebanyak. Lupa nak sebut ada Nazar bersama kita pada hari ini, Alhamdulillah ramai bawanya. Kalau tak bawa tak ramai nampak gayanya. Apapun Alhamdulillah, terima kasih, syukur sangat-sangat kita masih lagi dapat bangun pada pagi ini, kan. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilahi nusyur. Ya Allah, kami bersyukur padamu, ya Allah, kami dapat dibangkitkan sekali lagi. Apa kata kalau kita tidur semalam, pagi ni tak bangun-bangun dah. Agaknya apa amalan yang kita bawa semalam, setakat semalam yang kita buat, untuk menghadap Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi insya-Allah harap-harapnya kita cuba buat sedaya upaya sebaik mungkin, kerana kita tidak tahu kematian itu akan datang menjemput kita bila-bila masa, sama ada muda ataupun tua. Orang tua lebih-lebih lagi, lebih cepat lagi untuk orang kata apa, dijemput oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Okey, muslim-muslimat yang disayangi Allah Subhanahu Wa Taala, kita pergi pada topik kita yang sangat cantik. Wanita dambaan syurga. Agak-agak kita ni ke yang dimaksudkan ataupun yang diimpikan, diimpikan oleh syurga Allah SWT? Agak-agaknya lah, rasa lah. Kalau kita renung, kita fikir, susah juga untuk nak masuk syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Bukan semudah yang dicakapkan, tapi insya-Allah kita tidak ada pilihan lain melainkan kita juga kok mana-mana untuk berada di syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Okey, muslim-muslimat semua, saya ni orang Kelantan. Jadi kalau keluar sekali-sekala lorak Kelantan saya tu minta maaf lah. Sebab kat sini semua dah orang lorak utara. Saya pun nak cakap Kelantan juga, kan. Sebab baru seri, betul tak Munirah? Kan Ustaz Nazif? Mari kat sini tu, kedai makannya, berjalan, semua cakap bahasa dia deh. Lorak dia bukan bahasa sama,
Tapi logatnya Allahu Akbar. Ada yang pekat sangat pun ada sampai ke tak tahu makna dia. Tapi tak apa. Apapun, saya pun tidaklah kata akan bercakap logat Kelantan sepenuhnya. Sekali-sekala ada sikit-sikit sekadar gurauan buat kita Okey, sahabat-sahabat yang ada di luar dan juga yang ada dalam FB, ramai juga dah nampak ada 17 orang yang dalam FB. Okey, alhamdulillah, mudah-mudahan still tunggu sampai tamat kuliah kita. Saya diberi masa 2 jam betul-betul bersama dengan muslimat-muslimat di dalam surau ini. 2 jam. Tak tahu nak cakap apa, tak tahu lah. Lama benar Tapi mungkin kita ada sesi soal jawab. Siap-siap soalan kalau tidak saya yang tanya. Hak baju biru tu dah. Hak baju hak tuduh hijau lah. Kan contohnya lah, nak ceritanya Jadi saya harap insya-Allah muslimin-muslimat semua bolehlah kemukakan soalan untuk habiskan 2 jam. Selalunya 1 jam Ustaz Nazif. 1 jam tak dan. Tapi 2 jam tak tahu lagu mana. Okey. Bila kita cakap wanita dambaan syurga, wanita ni kita lah, kan? Kita. Syukur alhamdulillah Allah jadikan kita sebagai seorang wanita yang sudah semestinya merupakan gandengan kepada lelaki. Tak sah wanita kalau tanpa orang lelaki. Tak sah orang lelaki tanpa ada gandengan dengan daripada wanita. Sebab wanita ini adalah merupakan dalam satu hadis Nabi, aku tak silap, wanita ini adalah merupakan saudara kepada kaum lelaki. Saudara, adik-beradik. Kita ni adik-beradik. Betul lah kan, kita dijadikan daripada Nabi Adam AS. Maknanya bukan dia jadi pula, kita mak bapak tok nenek kita adalah Nabi Allah Adam AS. Yang perempuannya adalah Hawa dah. Jadi, dan memang kita, maknanya manusia ni daripada dulu lagi memang bergandengan. Tak hidup sempurna tanpa ada gandengan, yakni lelaki dan wanita dan wanita dan lelaki. Gandengan dalam maksud sebagai suami isteri, dalam maksud sebagai seorang pekerja, ataupun tak kira lah dijabat ke sukarela kan dan sebagainya di masjid, surau dan sebagainya. Tapi dah sebab wanita dambaan surga, maka sudah tentulah kalau kita tengok dalam Al-Quran, Allah menyebut tentang perkataan as-salihat. Siapa wanita salihat? Rasa-rasa kita ke? InsyaAllah InsyaAllah, mudah-mudahan Tapi tengok, siapa wanita salihat ialah Nabi sebut dalam satu hadisnya yang sangat simple tapi sangat bermakna buat kita, iaitu Nabi kata apa? Iza sallatil mar'atu khamsaha. Bila perempuan tu semayang 5 waktu. Rasa ada dah kat kita dah. Rasa ada dah. Kan? Kita semayang 5 waktu. Bahkan kita tambah lagi dengan yang sunat-sunat. Kalau tak dan, tak buat juga. Dah, maknanya Nabi kata iza sallatil mar'atu khamsaha. Bila perempuan tu mengerjakan salat 5 waktu, wasamat bisyahriha, dan berpuasa pada bulan Ramadan. Ada dah kat kita dah. Okey, lagi wahafizat farjaha, dan menjaga kemaluannya. Lagi, dan wa ta'at zaujaha, dan taat kepada suami. Tapi mendahului Allah itu dulu, barulah kepada manusia. Bukan kata taat pada suami maka dia boleh masuk syurga. Tak boleh. Semayang tidak, puasa tidak, tapi taat pada suami, no way. Tak boleh. Maknanya dia kena semayang dulu, dia kena puasa dulu, lepas tu baru pergi kepada wahafizat farjaha, dia menjaga kemaluannya. Maknanya hanya kepada suami dia saja, tidak kepada yang lain. Maknanya tidak melakukan perkara-perkara yang dilarang dan ditegah oleh Allah Subhanahu Wa Taala.
Okey, dan seterusnya wa ta'at zaujaha, dia taat suami dia. Biasanya hak taat tu payah sikit. Mudah-mudah pun payah, betul tak? Sebab suami kita tu orang, bukan beruang. Bila sebut orang, dia ada perasaan. Dia makna dia ada emosi yang kita nak kena jaga segala-galanya yang kita. Salam sejahtera kepada pemilik kenderaan yang bernombor BFP 6875. Sila ubah kenderaan anda dengan cara yang elok. Tak tahu cara mana elok. Ke belakang ke kanan ke. Tak apa, itu apa, sekadar gangguan. Itu bukan biasa. Mana-mana pejabat itu biasa, ya. Tak apa, tak ada masalah, ya. Okey. Jadi bila sebut wanita soleh, sembahyang 5 waktu, puasa di bulan Ramadan, menjaga kemaluannya, dan seterusnya, wa ta'at zaujaha, dan taat pada suami. Maka Nabi kata apa? Udkhulil jannah, masuklah ke dalam syurga, min ayyi abwabil jannah jita, mana-mana pintu syurga yang ia suka. Hebat kan? Hebat. Sebab ganjarannya sangat besar. Maka sebab itulah, ya, mudah-mudahan insya-Allah kita berdaya upaya berusaha supaya kita merupakan orang-orang yang dimaksudkan dambaan syurga. Syurga nak kau orang-orang macam ni. Biarlah kita menjadi penghuni syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab syurga Allah ni sangat hebat, sangat hebat. Dalam satu hadis kursi, Allah kata kepada syurga, Allah perintah kepada syurga, hiaslah dirimu setiap hari. Allah perintah pada syurga supaya hiaskan syurga tu hari-hari. Cuba bayangkan orang yang menghiaskan rumahnya tiap-tiap hari supaya dikunjungi oleh tetamunya. Hebat tak? Hebat kan? Rumah tu pasti cantik, rasa tidak ada pasir kot ada dah. Sebab hari-hari, mana syurga tu mesti cantik. Menghiaskan dirinya supaya untuk menunggu kunjungan ahli-ahli syurga. Allahu Akbar. Bestnya kan? Kita dengar bila kata Allah kata hiaskan dirimu wahai syurga, hiaskan supaya orang nanti ahli syurga akan masuk, merasa dalam keadaan yang sangat gembira dalam syurga. Kita sebut syurga pun dah seronok dah, betul tak? Tak payah cakap apa dah, tak cerita apa pun yang ada dalam syurga, cukup. Bila sebut syurga, itu tempat nikmat yang tidak terkata. Sebab itu Allah sebut syurga sesuatu yang tidak boleh kita lihat dengan mata, sesuatu yang tak pernah didengar oleh telinga kita. Kalau orang cerita ni cantik, ni gini cantik, istana sultan ni, raja ni cantik, indah, tapi belum lagi syurga Allah. Sebab syurga sesuatu yang tak pernah kita dengar cerita dia, cantik macam mana, hebat macam mana. Dan Allah kata tidak pernah terlintas oleh hati kita, tak pernah. Kita kan kadang-kadang baik duduk terbayang kalaulah syurga Allah macam ni, betul tak? Tapi selagi boleh bayang, maka itu bukanlah syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Bukan. Sebab syurga Allah sesuatu yang tidak boleh dilihat, tak pernah dilihat, tak pernah didengar, dan tidak pernah terlintas oleh hati kita manusia. Hebatnya syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Cuma digambarkan kepada kita dengan mudah. Contohnya lah, ya, siapa yang akan masuk syurga, ya. Dia cerita, sorry, ya, saya nak tunjukkan, nak bacakan satu firman Allah Subhanahu Wa Taala, sikit saja pada firman Allah surah Ar-Ra'd ayat 35. Masalul jannati allati wu'idal muttaqun, ya, di mana perumpamaan syurga yang dijanjikan kepada orang yang bertakwa ialah seperti taman-taman syurga. Tajri, taman-taman, apa nak kata panggil, taman-taman yang mengalir sungai di dalamnya. Tajri min tahtihal anhar ukuluha daimun. Dah lah tu syurga, air mengalir di bawahnya. Yang sampai pada fikiran manusia, belum lagi syurga macam tu.
Tapi manusia ni kalau sebab ada rumah, ada kolam renang, ada air mengalir di belakang, di depan, seronok tak? Seronok kan? Sebab tu kita kalau pergi cari tempat peranginan, jangan cari tempat laut ataupun sungai yang cantik, air terjun dah, ataupun cari dalam hutan. Kenapa pergi dalam hutan saja? Puas duk tengok bandar, betul tak? Nak pergi duduk dalam hutan, nak rasa. Tapi maknanya dia sebut surga, air yang mengalir di bawahnya. Yang ni boleh nampak oleh manusia macam mana gambaran hebatnya syurga Allah SWT. Di samping itu, ukuluha daimun, makan makanan yang sangat banyak, tak ada masalah, boleh makan sentiasa, daimun, nak makan aja ada. Contohnya kata saya pagi ni teringat nak makan nasi lemak. Wah, sedap nasi lemak. Kedai siapa? Abang Dek. Abang Dek lah Abang Dek di sebelah sana. Seberang sana. Masya Allah, nasi lemak pun ada 5 jenis bungkusan. Kami ni beli ambil 4 jenis tu. Makna semua tak sama belaka tak? Tak sama. Namanya nasi lemak tapi tak sama. Bungkusan pun lain. Ada yang ada tajam, ada yang dalam bekas, ada daun pisang yang biasa nasi lemak. Saya rasa masa kita nak keluar tu ada 5 jenis dah. Kami 4 orang boleh makan 4 aja. Mana tak rasa lagi. Itu nasi lemak saja. Belum kira dengan kuih-kuih lain. Tapi nak ceritanya, dalam syurga ni makanan dia tak pernah putus. Daimun. Allahu Akbar. Tak lapar kita dah. Tak lapar. Wa zilluha tilka uqbal ladzina taqaw wa uqbal kafirin an-nar. Di mana sedang naungannya demikian pula, itulah tempat kesudahan bagi orang bertakwa. Tak boleh nak masuk mudah-mudah. Tak boleh dengan kita mengigau nak masuk syurga. Tak boleh. Syurga hanya milik orang beriman. Syurga hanyalah untuk orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebab itu Nabi mendahului wanita ni kalau dia sembahyang, maknanya dia dengan Allah. Berpuasa itu hubungan dengan Allah. Mana mesti hubungan dengan Allah didahulukan sebelum mendahului hubungan dengan manusia. Nak masuk syurga mestilah orang yang beriman kepada Allah SWT. Tak beriman, no way. Nak masuk syurga mestilah orang-orang yang bertakwa kepada Allah SWT. Tidak semudah untuk kita nak masuk. Walaupun Nabi sebut begitu, tapi dia mendahului solat dulu, dia mendahului puasa dulu. Solat-solat yang macam mana? Kita masing-masing kena hisap diri kita kan. Semak puasa sembahyang aku sekarang ni macam mana ya? Rasa-rasa boleh bagi berapa markah Rasa-rasa sembahyang subuh, sembahyang isyak, sembahyang maghrib, sembahyang asar, sembahyang zuhur. Agak-agak kalau orang bekerja sembahyang zuhur memang kelang kabut sikit. Betul tak? Mesimat depan saya ni semua orang bekerja belaka. Lepas tu dia ada di Wisma Persekutuan. Nah, kami orang ni tak tahulah kerja ke tak. Orang bekerja kan. Maknanya macam mana dengan solat kita? Puas hati kita dengan solat kita? Hak kita pandai dulu, belajar dulu saja kita rasa cukup kan? Tak. Sembahyang mesti sembahyang yang sempurna. Qad aflahal mu'minun alladzina hum fi salatihim khashi'un. Berjaya orang mukmin itu bila mana dia sembahyang dalam keadaan yang khusyuk. Kita ni nak khusyuk payah sangat. Susah kan? Susah. Sebab kita tak memperuntukkan masa yang khusus untuk solat. Kita ambil masa sembahyang 10 minit. Ada 10 okey 10 minit cukup sembahyang. Macam mana kita nak bercakap dengan Allah? Macam mana kita nak merayu pada Allah? Macam mana kita nak bercerita dengan Allah? Macam mana kita nak minta tolong dengan Allah SWT? Sembahyang dalam keadaan yang kelang-kelibut. Jadi bila kata nak masuk syurga mestilah solat dulu, betul tak? Sempurnakan solat.
Jadi kena perbetulkan. Jadi di sini syarat nak solat sempurna kena ada ilmu pula. Oh, payah pula ustazah ni. Ingat kan mudah dah. Semayang dah. Puasa dah. Tapi bila kata semayang sempurna, tak lah. Habis tu nak bagi sempurna solat nak buat macam mana? Kena belajar. Kan? Kena belajar. Tidak semudah yang kita kata. Nabi kata bila puasa, seorang perempuan itu puasa 5 waktu sehari semalam. Okey. Puasa di bulan Ramadan. Okey. Menjaga dia punya kehormatan diri, maruah diri ataupun kemaluannya dan taat pada suami. Tapi bila cerita balik, Allah nak orang yang sembahyang dalam keadaan yang khusyuk, itu baru dikatakan orang yang berjaya. Qad aflahal mu'minun, sesungguhnya berjaya orang mukmin itu. Bila allazina hum fi salatihim khashi'un. Simple. Allah tak kata orang-orang yang berjaya itu orang kaya, orang berpangkat, orang yang ada memiliki segala-galanya. Tidak. Tapi orang berjaya solat tu, solat dalam keadaan yang penuh dengan khusyuk. Tapi kalau kita sembahyang dalam kelang kelibut, nak cepat, kita peruntukkan masa untuk solat sangat sedikit. Makan setengah jam kan. Kita orang kerja 1 jam rehat sekarang 1 jam ke tengah hari? 1 jam. Tanya sahabat-sahabat. Cik ustaz dia 1 jam juga. Tanya muslimat 1 jam kan? 1 sampai 2 kan? Nak sembahyang dulu, Zuhur tak masuk lagi kan? Bila makan dulu, teralik. Orang Penang panggil teralik ke? Leka. Dah kelang kabut, nak masuk jawab kedua. So kita peruntukkan untuk salat mungkin 10 minit. Tak berapa nak cukup lah. Boleh, betul tak? Boleh, tapi tak berapa nak bagi saya lah ya. Okay, orang tua kan dia susah, banyak lama duduk, ambil semayang pun lama, semayang pun lama. Mungkin 10 minit tak cukup bagi saya. Tak cukup. Tu belum kira lagi untuk kita nak tambah sikit lagi dengan solat-solat sunatnya yang mengiringi fardu. Sebab di akhirat nanti, awal pertama yang Allah akan tanya, yang Allah akan hisab tentang solat kita dulu. Kalau solat sunat, solat wajib kita okey, alhamdulillah, lepas. Maksudnya hak lain-lain tu mudah dah hisabnya. Tapi kalau solat fardu kita tak berapa, ada lagi yang lompong, kurang, maka akan dilihat kepada solat sunat kita. Apa kata kalau kita tidak mengiringi solat fardu dengan solat-solat sunat yang sangat banyak? Kan? Solat fardu tak banyak. Allah fardukan 5 kali sahaja sehari semalam. Tapi yang tatawwu, yang sukarela, yang sunat sangat banyak kan? Zuhur saja ada 8 kan? Sebelum 4 rakaat, selepas 4 rakaat, itu yang sunat kan? Asar ada 2 tapi ghairu muakkad. Asar 4 Asar 4. Maghrib 2 sebelum, 2 selepas. Maghrib ni tengoklah, kalau masa panjang buatlah sebelum. Kalau tidak memang buat selepas. Yang selepas 2 adalah muakkad. Lepas tu Isyak 2 sebelum, 4 selepas. Berapa dah? 8 campur 4 12. 12 campur 2 campur 4 maghrib. Kalau kita boleh buat sebelum 16. Isyak 6. 2 sebelum, 4 selepas. 6 campur berapa dah tadi? Berapa Cik Syarul? 16 campur dengan 6, 22. Tak masuk subuh lagi. Subuh 2. Jangan tinggal solat sunat subuh Kalut macam mana kita, jangan tinggal. Sebab besarnya ganjaran pahala. Nabi kata
melebihi apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. Tak sayang kita kalau nak tinggal ni? Oh ya Allah. Tapi jangan buat yang sunat, yang fardu tu tak buat. Itu lagi besar masalah. Kan? Kalau kita bercakap tentang solat saja pun, ya Allah, kan nak menyempurna. Sebab tu belajar, kita cari ilmu tentang solat saja pun 2 tahun tak habis, Ustaz, ya. Siapa ketua duk mengaji bab semayang, betul kan? Sekali tu saya ada kuliah di Sungai Pelong. Keluar daripada bilik kuliah, jumpa dengan seorang ustaz. Ustazah ajar apa kat dia orang ni? Saya tak jawab lagi, dia orang yang jawab. Bab solat ustaz. Memanglah solat ni kena belajar sampai mati, dia kata. Maknanya pergi sana pergi sini solat. Sebab solat itu adalah perkara yang utama, yang akan ditanya, yang akan disoal, yang akan dihisap di akhirat Allah. Kalau yang ni betul, beres, maka insya-Allah yang lain bukan tak tanya, tapi tidak banyak sangat soalannya, ya. Begitulah. Tapi nak jadi wanita yang salihah, dia mesti solat dulu 5 waktu dengan baik. Tak boleh campur-campur, tidak rasa tak nak buat, tak buat. Tak apalah ustazah, boleh qada. Tidak ada istilah qada dalam solat. Puasa ada, ya? Sembahyang tak ada istilah qada. Pasal tak sepatut kita qada. Sebab sembahyang kena buat dalam waktunya. Sakit ke tak kira, ya. Dia tak ada istilah qada. Tapi bila tinggal memang kena qada. Tapi dia tidak istilah, kamu sembahyang, tapi kalau kamu sakit, kamu tinggal sembahyang. Kamu dah sihat, maka kamu sembahyang. Tak ada. Puasa ada, ya? Kalau sakit, kalau musafir, boleh tinggal. Tapi berpuasa itu adalah lebih baik bagi kamu. Terpulang. Bila musafir kita nak berhenti makan kan? Memang boleh. Allah beri kelonggaran pun untuk orang yang musafir, boleh makan, boleh berbuka puasa. Tapi kalau Allah kata sesungguhnya berpuasa itu adalah lebih baik, sedaya upaya kita jaga supaya tak buka puasa. Macam hari tu di bulan Ramadan, sorry bukan nak bercerita, saya dengan Jamalia kan pergi umrah sekali lagi Ustaz, pada 20 hari bulan 20 hari bulan 4, memang tengah puasa kan. Dalam hati tu, boleh ke kalau nak campur dengan 5 jam lagi, yang kita 14 jam berpuasa campur 5 jam, sebab kita naik flight petang, lambat dah boleh buka puasa. Tapi sebelum tu ada macam-macam. Buka puasa ustazah, sayang, betul tak? Tapi perut ni dah lain macam dah rasa. Sebab tambah 4 jam. Rupanya tidak 5 jam, 4 jam. Masa naik tu pramugari bagi tahu dalam jam 10 malam kita boleh buka puasa. Jam 10 malam di Malaysia, orang duduk Malaysia kenyang. Dah. Kita duduk lagi. Nak ceritanya dah. Okey, insya-Allah kita puasa insya-Allah. Jangan ada perasaan buka ke tak, batal dah? Batal. Kita ada sangat buah ayat tu betul tak? Puasa ke tak? Puasa dah. Batal. Mengubah niat. Macam solat juga betul tak? Kan kita solat, nak berhenti ke tak ni bunyi telefon? Walaupun kita tak berhenti, batal tak solat kita? Batal. Berhenti ke tak? Bunyi lagi, tak berhenti lagi tu. Siapa yang panggil? Lepas tu berhenti, bunyi lagi pula dah. Ini penting ni, nak berhenti ke tak? Lepas tu tak bunyi dah. Kita teruskan solat. Sah tak? Tak. Sebab kita dah mengubah niat. Berhenti atau tidak, walaupun kita tidak berhenti. Allahu Akbar. Masa dulu rajin sangat tu, ada dalam hati perkataan macam tu dah. Puasa pun sama. Tak larat berhenti, tak sihat berhenti. Jangan ada. Maknanya kita macam mengubah, betul tak? Mengubah. Walaupun kita tak berhenti, macam kita tak puasa lah.
Cuba insya-Allah, insya-Allah. Tak apa. Boleh ke puasa? Insya-Allah. Jangan kata tengok dulu. Okey, puasa tak okey, tak. Tak elok macam tu jadi nak kena jaga semayang, nak dapat cara mana terbaik solat kita, pasti kena ada ilmu. Wanita solehah mesti ada ilmu. Tidak buat ibadat ikut-ikut saja, tidak. Dia belajar satu persatu, A to Z. Rukun solatnya, perkara yang wajib solat, perkara yang membatalkan solatnya. Sebab nak masuk syurga ni, sebab wanita soleh dia mesti semayang bagus. Bukan masuk syurga mudahnya kan, dia rasa mudah, tapi bila detail bab solatnya, maka semuanya insya-Allah orang-orang di sini dan sahabat-sahabat kita dalam kuliah ini pun tak ada masalah lah dari solat, mudah-mudahan insya-Allah kan. Dan seterusnya pergi kepada puasa insya-Allah. Dan wahafizat farjah, dia menjaga kehormatan diri sebagai seorang wanita. Sebab itu bila ditanya kepada Rasulullah SAW, siapa wanita solehah? Nabi jawab senang saja. Wanita solehah kamu tengok dia senang hati. Maknanya bila dia kahwin, suami tengok dia senang hati. Muslimat-muslimat yang ada dalam kuliah ni dan ada di dalam dan di luar, sekali-sekala cuba balik tanya suami. Tanya. Kita duk syok sendiri memang tak duk puasa, suami rasa okey. Cuba tanya dia, bang, abang okey tak dengan saya? Abang suka tak kalau saya balik rumah? Kalau dia kata baik pergi, tak apa dah. Maknanya tak gembira dia tu. Suami kata pergi je kerja, serabut duk kat rumah, betul tak? Dia nak ceritanya, suami bila lihat kita dia rasa senang, suka, bahagia. Tanya suami, abang bahagia tak dengan saya? Berani tanya. Munirah kata okey, tak apa, suami dia ada dekat ni, mudah, tak masalah. Tanya T, boleh cakap dengan Cik Syarul? Nak? Tak berani nak tanya. Takut jawapannya lain, betul tak? Takut jawapannya lain. Takut suami nak jawab tu garu kepala. Dia termenung sekejap. Betul ke soalan ni? Tak. Tanya. Abang senang tak dengan saya? Senang, tapi mulut tu kena tanya. Sebab kalau kita tak tanya, kita duk puasa sendiri, betul tak? Kena tanya. Kalau kata tak, abang tolong bagi tahu apa yang rasa tak menyenangkan hati. Yang mungkin dia tak boleh tegur dah, tak boleh cakap. Ada seorang isteri, ustazah, saya pun tak tahu suami saya cakap kat saya, aku tak reda dengan kau. Satu perkataan yang sangat tajam, yang sangat menakutkan kita sebagai seorang isteri. Aku tak reda dengan kau. Dia kata, saya terbangun-bangun ustazah. Saya tak tanya suami dia apa yang dia maksudkan tak reda tu. Apa yang menyebabkan dia tak reda. Saya kata, puan kena balik tanya suami. Takat kat orang tak boleh, betul tak? Nak tanya orang, siapa boleh jawab? Sebab yang tak reda suami dia. Yang tahu yang dia tak reda dia. Balik tanya dia. Sementara kita dua-dua masih hidup. Kalau kata kita dah mati, tak boleh tanya dah. Ataupun nak tanya kalau suami mati, kita pun tak boleh nak tanya juga, betul tak? Dia reda ke tidak dengan kita? Tanya. Supaya mudah bagi kita perbaiki apa-apa yang menjadi kekurangan. Tapi bersedia untuk menerima teguran dan kritikan daripada suami. Itu pun satu hal. Baik tu tak tanya tidak? Tanya. Baik diam aja. Diam tu maknanya reda, betul tak? Tak apalah kalau diam maknanya reda, alhamdulillah, tak ada masalah. Tapi kalau diam tu dia takut nak cakap. Ada suami dia tak berani cakap, ustazah, tak berani ustazah. Saya baru 1, dia 5 dah. Saya baru 2, dia 10 dah ustazah. Baik dah saya diam. Apa saya tak suka pun saya diam.
terasa payah juga syurga ni, nampak gaya. Okay? Dengar semayang, puasa, okay, ada. Tapi tidak mudahlah. Tapi Nabi kata kamu boleh pilih mana-mana pintu syurga yang kamu kehendaki. Allahu Akbar. Tu kata bila tak renung tak apa. Bila renung bayar juga, nak sebelah kaki pun susah. Tapi kita nakkan syurga Allah. Kita sangat-sangat memerlukan syurga Allah. Kita tak sanggup untuk berada di neraka Allah Subhanahu Wa Taala dengan azab-azab yang tak terperi sikitnya. Tak payah cakap azab daripada mahsyar lah. Dalam kubur pun sudah azab keadaannya. Kita dengar ustaz-ustaz ceramah, Ustaz Wadi ke yang bawa cerita alam barzah, yang bawa cerita pada mahsyar. Ustaz Dasuki, dulu Ustaz Dasuki, sebelum tu dah, sekarang ni Ustaz Wadi pun banyak menceritakan tentang kehidupan di alam yang lain daripada alam yang lain. Kita sangat takut, rasa ngeri, sebab tu kita tak nak dengar. Kita rasa takut sangat, sebab nak mencapai syurga Allah bukan satu benda yang begitu mudah. Memang kita masuk syurga dengan rahmat Allah, tetapi orang yang tidak bertakwa tidak boleh masuk syurga. Sebab syurga itu untuk orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Rahmat Allah itu sudah semestinya. Tetapi kalau tidak bertakwa pada Allah Subhanahu Wa Taala, tak boleh masuk syurga. Walaupun dia baik macam mana sekalipun, tidak beriman pada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab itu dalam ceramah kita dengar Dr. Zakir Naik, ini ceramah ceramah di kalangan orang bukan Islam. Orang bukan Islam tanya dia, saya baik, saya tak mencuri, saya tak berzina, saya tak poligami, saya tak minum arak, saya tak makan babi. Jadi baik maknanya baik. Bolehkah dia masuk syurga, dia tanya. Orang India, bolehkah dia masuk syurga? Datuk Zakir Naik kata tak boleh. Kenapa? Sebab dia tidak beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Itu saja. Betul? Kamu nak masuk syurga? Nak beriman pada Allah, yakni mengucap 2 kalimah syahadah. Itu baru muslimin, baru belum lagi mukminin. Macam kita dah Islam, mukmin, mukminat, muslimat, belum lagi mukminat. Nak masuk syurga kena mukminat. Ada tangga-tangga untuk kita naiknya, naik setingkat demi setingkat dalam kehidupan kita. Allahu Akbar. Saya kata tadi, bila dengar mudah, tapi nak capainya payah. Jadi nak masuk syurga Allah, mestilah dia katakan tadi, masalul jannati lati wu'idal muttaqin. Allah sediakan untuk orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Mana takwa? Yang taat pada Allah, yang tidak melakukan dosa kecil dan juga dosa besar. Ustazah, dosa kecil memang kita selalu buat, memang tak dapat kita nafikan, tapi tidak secara berterusan kita buat. Tidak selalu, betul tak? Cuma hak yang tak boleh kita elak, contohnya mulut kita, mata kita, pendengaran kita, yang ni payah sikit nak kawal. Sebab itu Nabi bagi tahu, kalau kita solat, kita ambil fardu, kita ambil semayang 5 waktu sehari semalam, maka insya-Allah dosa-dosa kita akan gugur melalui bila kita ambil air semayang. Selagi dosa kita tidak berkaitan dengan Allah, tidak berkaitan dengan manusia. Hak payah sekali dosa kita yang berkaitan dengan manusia. Payah. Tambah lagi kalau kita pernah zalimi mereka-mereka ini, dia tak maaf, maka kita tak boleh dah. Kita menunggu di hari kiamat nanti untuk dibicarakan dengan adil oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab itu ada seorang ustaz, dia kata kita ni hidup, kita lalui banyak alam. Alam rahim sudah selesai dah, kan? Alam dunia sekarang ini, alam barzah belum kita lalui lagi. Alam mahsyar, alam perkiraan amalan baik dan buruk kita.
Dan last sekali sebelum kita masuk syurga atau sebaliknya ialah titian siratal mustaqim. Kita baru 2 je. Dah, baru 2 alam baru. Pun suka sangat dah. Rasa tak ke mana dah kita dah. Cukup dah. Mana mungkin kehidupan kita hanya sekadar dunia semata-mata tanpa ada pembalasan di hari kiamat. Tak boleh. Sebab itu muslimin muslimat semua mudah-mudah berpayah ya. Apa kata ayah, selalu minta maaf, insya-Allah bonda. Yalah, tak apalah. Orang yang dah tak ada ni nak minta maaf dengan siapa? Ada lagi tu, jaga dengan baik. Itu saya kata tadi, balik tanya suami, saya ni membahagiakan abang ke? Yes, abang sangat bahagia dengan saya. Rasanya baru kahwin semalam aja. Jangan yang kahwin sebulan kata dah macam bertahun-tahun. Kan? Orang bahagia ni, rasa barulah kita kahwin, dah nak sambut hari ulang tahun perkahwinan yang ke-30. Baru aja rasa. Itu tak apa, tapi nak sambut ulang tahun yang ke-sebulan pun payah. Bukan ulang tahun lah, sebulan kahwin. Sebulan dah abang kita kahwin, berapa kali dah bergaduh. Kan? Tak nak macam tu. Sebab tu sekali-sekala adakan, saya katakan tadi, duduk dengan suami elok-elok, tanya dia, abang bahagia tak dengan saya? Lepas tu baru pergi kepada abang redha tak dengan saya? Sekali-sekala pula, bang, saya ni boleh masuk syurga tak? Dia yang tahu kita luar dalam, dia tahu. Semayang kita rajin tak rajin, cepat lambat, dia tahu. Orang lain tak tahu, betul tak? Di rumah dia tahu. Suami garuk kepala lagi nak jawab kita ahli syurga ke tidak dah. Kita rasa bagus benar dah kita. Baik benar dah kita dengan dia dah. Allahu Akbar. Dia sebut taat pada suami payah perkara kan? Betul tak? Mudah tak? Payah. Susah. Sangat susah nak menjadi isteri yang taat pada suami. Kita tengok isteri-isteri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidak. Ustaz Aziz bagi kitab kat saya. Saya buat kuliah tiap-tiap minggu sehingga dia berapa puluh siri tu? 40 lebih 40 lebih siri, berarti 40 minggu. Dekat setahun sebab setahun 52 minggu. Jangan kata 52 bulan pula setahun, lama benar. Tak cukup setahun. 42 minggu rasanya kami habiskan satu buku Asam Garam Rumah Tangga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Setiap minggu 1 jam. Bagaimana hebatnya isteri-isteri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dari segi layanannya, kehidupannya susah. Pernah diceritakan oleh Aisyah, kami pernah tak berasap dapur selama 3 bulan. 3 bulan tak berasap dapur. Mana tak berasap? Tak ada benda yang nak dimasak. Gandum tak ada. Orang Arab memang gandum lah, ya tak? Kalau kita ni tak ada beras, gandum tak ada. Habis dia makan apa? Dia orang makan hidup dengan kurma, kan? Dan buah-buah yang lebih tak ada. Kalau ada pun mungkin sedekah orang saja. Kalau ada gulai pun sedekah orang juga. Tak masak sebab tak ada apa yang nak dimasak. Kita boleh ke hidup macam ni? Suami tak kerja pun dah kita dah rasa ni dah rimah, marah, betul tak? Suami tak bawa duit pun kita marah. Suami kena buang kerja pun kita dah mula nak minta cerai. Payah. Kalau kita cakap ustazah tu isteri Nabi, boleh lah. Betul. Tapi kita kena juga meniru bagaimana kesabaran yang ada kepada isteri-isteri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahu Akbar. Kita baca setiap isteri-isteri Nabi ni
Kalau di mana giliran Rasulullah berada di rumah isteri tu, maka yang lain semua datang. Berapa orang satu masa isteri Nabi? Siapa ingat? 11 kan? Maknanya kalau Rasulullah duduk di rumah apa ni Aisyah, maka isteri lain pun datang. Kalau kita bergaduh hangit dan jumpa sama-sama madu macam tu dah, oh tidak, sorry, no way lah, tak adalah. Tak mampu untuk kita menjadi sabar seperti itu. Boleh lagi taat pada suami walaupun ada peristiwa-peristiwa yang menyebabkan Rasulullah sedih, itu dah perkara biasa. Peristiwa-peristiwa isteri Nabi cemburu dengan Rasulullah SAW, dengan isteri-isteri Nabi yang lain, ada, ya, itu tabiat manusia. At-Tabrani kata cemburu bagi wanita itu bukan sebagai satu kesalahan, itu adalah suatu lumrah. Tapi jangan cemburu buta. Cemburu sikit-sikit tu tanda kita sayang, betul tak? Lepas tu kita tanya, abang dah makan dah? Abang makan kat mana? Cakap, abang makan dengan siapa? Betul tak? Itu soal siasat kita. Boleh tanya, dah makan dah? Alhamdulillah. Suami dengar isteri sebut Alhamdulillah tu, senang hati. Lepas tu, kat mana abang makan? Alah, tempat tu kat corner tu ramai orang. Abang makan dengan siapa? Alah, dengan kawan. Tanya lagi, kawan lelaki ke perempuan? Lelaki lah. Kan banyak soalan tu. Suami kena bersedia menjawab. Kalau tanya soalan, tak akan tanya satu lah. Lepas tu, sedap tak bang? Sedap. Mahal ke murah? Kena layan. Kalau tak layan, masalah. Nak layan. Tapi bila lama kahwin, dah jadi macam buat polis Bukit Aman pula. Abang kat mana? Dah makan? Suami tulis dalam dia punya nama tu, senarai tu, mula-mula isteriku sayang, lepas tu terus sayang, lepas tu kesayangan, last sekali Bukit Aman. Bila telefon dia Bukit Aman, dia dah faham dah. Supaya hak duduk dekat tu jangan bising. Kalau perempuan, jangan dengar suara perempuan tu. Orang perempuan kan telinga dia sangat tajam. Ustaz Nasif, perempuan telinga dia tajam. Dia bukan dengar hak suami duk cakap tu, dengar hak sebelah. Hak tepi-tepi tu. Gelaknya. Patutlah bila seorang isteri, Ustazah, saya rasa suami saya kahwin lahir, Ustazah. Macam mana tahu? Saya telefon kat dia, Ustazah. Sekali tu saya telefon dengar tengok TV. Maknanya berarti dia tak kerja, kan? Maknanya tempat dulu tak ada TV kan kat pejabat. Lepas tu dengar sekali lagi, suami dia bawa teksi, biasalah punya suara orang dalam teksi, tak? Sekali lagi dengar, suara baby nangis pula. Anak siapa? Betul tak? Kecil suara dalam pantat. Kita tanya, siapa tu bang? Mana tahu, baby kat kedai. Dalam pantat. Orang perempuan tahu baby dalam pantat dengan baby yang tidak dalam pantat. Telinga dia sangat sensitif. Peka, bukan pekak. Sungguh. Sebab tu bila isteri telefon naik Bukit Aman, hak orang duduk sebelah dia tu, keliling dia tu, kena stop. Dia tahu. Jangan bising. Abang kat mana ni? Lambat jawab kenapa? Nak ready clear, takut line tak clear. Bersedialah orang perempuan dia akan tanya. Betul tak? Adalah. Kalau tak tanya sekarang, lambat lagi, tulang sikit lagi dia akan tanya. Makan mana? Makan. Makan apa? Kan Bukit Aman kan macam tu, polis tanya dah. Mana tanya nak mesra-mesra macam suami isteri dah. Makan apa? Sedap tak? Boleh tak ajak makan? Alah jauh. Abang duk makan tu tak jauh boleh? Sampai hati. Kita sayang-sayang.
Dah nanti abang bawa esok. Habis abang tak kerja ke besok? Boleh, kerana sayang abang sedia segala-galanya. Yahoo. Tu apa? Allahu Akbar, kan? Nak cari kebahagiaan tidak mudah, tidak mudah. Tapi saya katakan tadi, apa kita kayu pengukur yang Rasul beri pada kita, siapa wanita salihah, kamu tengok hati kamu senang. Lepas tu saya kata tadi, kita kena tanya suami, senang tak dia dengan kita? Kalau dia rasa dia senang, alhamdulillah, terima kasih bang. Kalau apa yang abang tak senang dengan saya, abang tegur. Pernah kita cakap macam tu supaya suami menegur kita? Tidak. Takut dia komplain dah. Takut dia komplain kita. Tapi kayu pengukur Rasulullah SAW, wanita salihah ialah kamu lihat hati kamu senang. Bila kamu tegur, dia akan ikut. Bila tak betul ke, tak kena ke, maka dia akan ikut apa yang dicakap oleh suami. Bila disuruh, taat. Pertama betul lah tu. Bila disuruh, taat. Itu yang kedua. Kamu tengok bila suruh taat, bila kamu tengok kamu senang hati, bila kamu tiada di rumah, dia menjaga maruah diri dia dan menjaga harta suami. Itu pengukur yang Rasulullah SAW beri kepada kita. Dalam hadis yang lain tadi, pengukur wanita syurga ialah salat, puasa, menjaga kehormatan diri ataupun menjaga maruah diri ataupun menjaga kemaluannya, dan yang keempat, taat kepada suami, iaitu ata'at zaujaha udkhulil jannah, masuk syurga, iaitu min ayyi abwabil jannah syi'ta, mana-mana pintu syurga yang kamu suka. Allahu Akbar, muslimin-muslimat semua. Maksud saya tidak mudahlah, sebab dia kait begini. Bila sebut pada suami, ada pula kayu pengukurnya yang Nabi sebut sebagai seorang wanita yang salihah, sebagai seorang isteri yang dipandang sebagai isteri yang salihah. Maka pengukurannya Rasulullah beritahu pada kita. Sebab sahabat tanya, ya Rasulullah, siapa wanita salihah? Nabi kata, kamu tengok, kamu senang hati, kamu suruh, dia taat. Kita ni taat ke lawan? Ada masalah lawan juga, kan? Ada masalah lawan. Sebab kayu pengukur dalam hadis yang lain, seorang isteri yang mati dalam redha suami, maka dia boleh masuk syurga. Redha kayu pengukur. Ada soalan? Kenapa? Okey. Maksud ni? Dah okey dah, tu. Jadi apapun, muslimin-muslimat semua kan nak masuk syurga. Lebih-lebih lagi kita nak orang yang macam mana menjadi dambaan syurga Allah Subhanahu wa taala. Saya bukan nak berhenti lagi ni. Dah lagi ni. Slow sikit. Cuma boleh tak saya buka soalan kepada muslimat-muslimat yang ada di hadapan saya ni? Ada mic tak? Kita buka. Orang dalam ni ada suami tak izin isteri jumpa ibu bapa sendiri, perlu ditaat ke atau tidak? Ada soalan. Ada isteri yang tak diizin oleh suami untuk taat pada mak bapa. Sebenarnya betul tak? Kalau suami tak izin memang tak boleh. Sebab itu dalam hadis Nabi kata, kita tidak boleh bawa masuk mana-mana orang yang tak disukai oleh suami. Itu orang tanya, kalau adik-beradik saya ustazah, sama je, suami tak suka. Okey, mak bapak pun sama juga. Tetapi patut tak suami tak izin dia balik mak bapak dia sebagai seorang suami? Sepatutnya. Hak patutnya lagu mana? Nak guna kuasa veto pun biar bernasabah, betul tak? Memanglah orang perempuan ni selagi dia tak kahwin, mak bapak dia lah syurga dia.
Tapi bila dah kahwin, suami. Tapi suami tak bolehlah guna kuasa veto dia. Sebagai seorang suami yang baik, dia tak akan putus hubungan silaturahim dengan mak bapak perempuan itu. Dia tak akan putus hubungan silaturahim dengan adik-beradik sebelah isteri dia. Dia tak akan putus. Sebab hukum putus silaturahim juga adalah berdosa. Nabi kata tak masuk syurga orang yang putus silaturahim. Kenapa yang suami tak bagi isteri nak balik rumah dia? Dah, kenapa? Kalau dia baik, dia mesti bagi. Betul tak? Sebab dia tahu itu mak kawan. Kita kahwin dengan isteri kita, kita kahwin dia dah besar. Tak ada susah mana. Yang payah mak dia. Mengandung, melahir, membesar, sakit, demam dia macam mana. Lepas tu orang yang dah kahwin sepatutnya dia faham. Sebagai seorang ibu, macam mana. Sebagai seorang isteri, dia nak buat macam mana kepada isteri dia. Dia kenapa? Sebab lagi, sikit lagi, anak dia tu juga akan buat kat dia macam tu. Sebab tu Nabi kata, birru abaukum ya birrukum abnaukum. Buat baiklah kamu kepada bapa kamu, maka insya-Allah anak-anak kamu akan buat baik pada kamu. Jadi isteri kena taat kalau suami larang. Dia kena patuh. Tapi ada orang tanya saya, Ustazah, kan ayat dia isteri wajib taat pada suami selagi mana perintahnya tidak bercanggah dengan syariat Allah SWT. Dia marah balik rumah mak dia. Bercanggah tak? Ustaz kena jawab. Kan? Isteri wajib taat pada suami selagi mana perintah suami tidak bercanggah dengan syarak. Jadi kalau dia isteri nak balik rumah mak dia, nak balik baik dengan mak dia, dia tak bagi, bercanggah tak? Bercanggah, putus silaturahim. Aku tak bagi kau balik rumah mak kau. Aku tak bagi kau baik dengan adik-beradik kau. Aku tak redha adik-beradik kau datang rumah aku. Aku tak redha mak kau datang rumah aku. Ada seorang tu ustazah, akak ni ustazah, orang Pahang dia kata. Orang negeri T lah tu. Dia kata suami akak uzur. Selalu sekali datang daripada Pahang, Kuantan ni, dia kata akan duduk di hospital sebulan, balik 2 bulan, datang masuk lagi hospital KL. Tapi akak ni tak boleh pergi rumah anak. Suami, menantulah dia tak bagi. Macam mana ustazah anak saya taat pada suami dia macam tu? Saya pun susah nak cakap. Tapi taat pada suami dia wajib. Tapi dalam perkara-perkara macam ni wajib ke dia taat? Dia payah kita nak jawab tu. Okay? Jadi dia kata, saya akak ni kalau tiap kali mari sebulan duduk sewa hotel-hotel murah dekat tepi hospital besar KL, supaya hari-hari dapat jenguk suami. Dia kata, orang tanya, akak tak pergi duduk rumah anak, kak sampai berapa hari duduk hospital macam ni? Anak ada, dia kata, tapi tak apalah, tak nak menyusah anak, orang tua kan, itu je. Tapi sebenarnya suami dia tak bagi. Aku tak izin keluarga kau masuk walaupun satu tapak kaki rumah ini. Pertimbangan kita lah. Memang isteri wajib taat, tapi bila berhadapan dalam situasi mak, keluarga, payah, kan? Jadi suami kena ada timbal balik lah. Memang tak boleh dia wajib, tapi mak bapak juga adalah orang yang perlu dihormati. Ketika mana kita ambil dia jadi isteri kita, dan masa itu maka isteri kita, mak bapak dia adalah orang yang perlu kita hormati. Maknanya anak dia hormat kepada mak bapak dia sebagai mak bapak dia. Adik-beradik dia pun hubungan tak akan putus sampai bila-bila. Allah kata, siapa putus hubungan silaturahim, aku akan putuskan hubunganku dengannya. Dan kalau siapa yang hubung silaturahim, aku akan hubungkan taliku dengannya. Siapa yang putuskan silaturahim, Allah kata aku akan putuskan taliku dengannya. Kan berat tu. Jadi saya harap sangat para suami
Dalam bab ini jangan guna kuasa itu. Akan ada rasa tak senang hati, akan ada rasa dalam hati isteri dendam. Mak dia tak apa, mak kita tak boleh, kan? Jadi tak senang hati. Bila tak senang hati, tak bahagia. Dah tua pun dah ungkit lagi, mak dah tak ada ungkit lagi. Jangan. Biarlah kita, tak apa. Dia tetap taat pada kita dan pada mak bapak dia, masih ada hak dia terhadap mak bapak dia. Mak bapak dia juga ada hak terhadap anak-anak yang dia lahirkan, yang dia besarkan, supaya mendapat, kata orang tua ni bukan nak apa. Orang lain balik, dia nak juga anak dia balik, betul tak? Walaupun bukan semestinya balik duit banyak-banyak, tapi dia nak, nak, orang tua ni dia nak anak balik. Nak tengok aja, bukan buat apa pun, betul tak? Bini orang tak boleh buat apa, tapi nak tengok, nak bercakap, nak berbual, kan? Nak mengadu masalah sikit. Tapi kalau bini kita balik rumah mak dia, dia bercakap sikit, dah, jom balik. Ada suami yang macam tu, tak sempat bercakap, ustazah dia jeleng-jeleng, jom balik. Ataupun dah, baru dia bercakap dengan mak nak bercerita. Orang tua ni dia tak nak bercerita, tak nak bercakap saja tau. Dia nak bercerita. Cik Syarul tak apa mak dia dekat. Dia nak bercerita. Kalau setakat nak bercakap gitu, tanya khabar, mak sihat, mak dah makan apa? Macam boleh Bukit Aman jugalah. Tapi orang tua dia nak bercerita. Bukan sekadar tanya khabar sihat, makan, tanya mak macam mana, mak okey, mak pergi program okey tak di Pulau Pinang. Padahal dia tak tanya pun tak apa dah, tapi suka ambil berat. Yes, ambil berat. Allah pun tak suruh kita balas jasa mak bapak kita, tak. Tapi Allah kata wa kul fala taqul lahum ma'uf wa la tanharhuma wa qul lahum qawlan karima. Jangan kamu kata jangan kamu tengking, jangan kamu herdik, tapi berkatalah dengan mereka dengan qawlan karima, bahasa yang baik, yang cantik. Allah tak tunggu kita lebih daripada itu, sebab kita tak mampu sebagai anak. Kita tak akan melahirkan mak kita sampai bila-bila. No, tidak, mustahil. Kita tak akan mengandung mak kita, tak. Tapi mak yang mengandungkan kita, mak yang melahirkan kita, mak yang membesarkan kita. Jadi jangan buat isteri berada dalam dilema yang macam tu, di mana suami tak bagi, kita tak boleh pergi, tak boleh. Tapi bila berada dalam keadaan macam ni, isteri dalam keadaan yang sangat sukar. Ada seorang isteri, ustazah, saya kahwin 6 tahun, suami tak pernah bagi saya balik rumah mak saya. Saya bagi duit kat mak saya, bergaduh bukan main dia tu. Hancur handphone saya sebab bagi duit telefon dekat mak. Macam mana ustazah? Saya rasa lebih baik saya bercerai. Suami boleh cari, mak tak boleh cari dah. Seorang tu saja. Kan? Kita dengar macam tu macam kasar pula Ustaz Nazif dah. Tapi patut. Memang tak patut pun, tapi itulah isunya. Sebab kita tak bagi dia nak balik rumah mak dia, kita tak bagi dia cakap dengan telefon, dan marah bila bagi duit kat mak. Mak saya seorang ustazah. Betul? Mana ada orang mak 2 orang? Kan? Ibu kita yang melahir kita, itulah seorang. Tapi kalau ibu angkat, itu cerita lain. Jadi saya harap bukan isteri saja wajib taat, tapi para suami juga perlu menghormati hak-hak isteri dia. Berbuat baik dengan mak bapak dia. Jangan kita guna kuasa itu. Bila guna kuasa itu, rumah tangga susah juga nak bahagia. Tak? Sebab kita ada mak. Kalau tak ada mak tak apa, betul tak? Itu keadaannya. Okey, itu soalan daripada dalam ni tadi. Hargai Hari Ibu dengan penuh kasih sayang. Okey, saya bagi peluang kepada muslimat yang ada di hadapan saya untuk kita bersoal jawab sekejap, dan saya akan sambung balik. Ada tak? Mesti ada lah, jangan tanya ada tak ada. Ambil mic.
Macam tak ada je. Okey? Fikir-fikir dulu. Ataupun nak tulis, tak ada tulis dalam ni, WhatsApp je. Kan? Tak ada dah orang nak menulis soalan sekarang dah. Dulu bukan main lagi, bila soalan tulis. Tak ada soalan nak tulis dah sekarang. Tak apa, bercakap terang-terang saja. Boleh? Macam tak ada, apa tu? Tak dengar? Okey. Ada soalan pas kerti ataupun bagi pas, boleh soalan ataupun dah tak apa, saya akan jawab lepas ni lah. Kalau tak nak secara ni, pas soalan berhenti ataupun bagi nombor handphone. Siapa nak tengok saya dah? Ti ya? Tak dengar? List? Tulis dan bagi ke Yanti. Boleh Mesti ada takkan lah dah. Cuma segan. Okey, kita sambung. Okey. Seterusnya ya, bila sebut isteri yang nak masuk syurga, maka saya katakan tadi, isteri yang mestilah yang beriman pada Allah SWT. Bila sebut beriman, banyak juga perkara-perkara lain yang dia mesti lakukan. Antaranya isteri yang sentiasa bertaubat pada Allah SWT, ataupun wanita yang sentiasa bertaubat pada Allah SWT bila dia melakukan kesalahan, bila dia melakukan dosa dengan Allah SWT. Laluan-laluannya semakin sempit untuk kita. Tapi insya-Allah Allah Maha baik. Nabi juga baik sangat dengan kita sebagai apa dengan Nabi Muhammad ni? Umat dia. Sebagai umat dia. Nabi sangat baik. Nabi bagi tahu dalam hadis-hadisnya, menceritakan jalan-jalan untuk nak masuk syurga, bukan jalan-jalan cari makan. Nabi bagi tahu jalan-jalan nak masuk syurga macam mana. Nabi bagi tahu supaya kita menjauhi jalan-jalan ke neraka Allah Subhanahu wa taala. Antaranya wanita yang sentiasa beristighfar pada Allah Subhanahu wa taala. Ini wanita dambaan syurga. Sentiasa beristighfar, sentiasa bertaubat pada Allah Subhanahu wa taala. Sentiasa mendoakan untuk nak masuk syurga Allah Subhanahu wa taala. Kita di sana kita tak ada orang dah. Kan? Di sini kita ada anak, kita ada suami, kita ada isteri. Di sana kita seorang-seorang. Tak ada. Baik apa yang kita buat, itulah yang kita akan dapat. Apa yang kita tak buat, kita tak akan dapat di sana. Di sini tak apa. Suami boleh cover, isteri boleh cover, ataupun anak-anak boleh cover. Betul? Di sana kita akan bersendirian. Kita akan pergi ke sana dengan keadaan tangan yang kosong ataupun tangan yang membawa banyak amal soleh. Sebab Allah kata wal asri, demi masa, innal insana lafi khusr, semua manusia dalam kerugian. Siapa dia? Illal ladzina amanu. Itu penekanannya ialah orang beriman pada Allah SWT. Bukan sekadar muslim, bahkan dia mestilah menjadi mukminin, mukminat. Sekadar masuk Islam saja tak jadi lagi. Mestilah orang yang mukmin dan mukminat. Mestilah orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Tak apa saya menyebut banyak kali, sebab dalam Al-Quran banyak sangat menyebutkan perkataan-perkataan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala, supaya kita menjadi orang yang bertakwa. Takrif yang mudah takwa ni, buat perkara, buat yang Allah suruh, tinggal apa yang Allah larang, tinggalkan dosa-dosa kecil, tinggalkan dosa-dosa besar. Untuk menjadi orang yang bertakwa kepada Allah SWT, dengan cara berbagai-bagai, muslimin-muslimat semua. Okey. Siapa komen? Penting suami kena ada ilmu dan ada iman. Itu dah semestinya lah.
Isteri pun sama juga. Okey. Seterusnya, tadi sentiasa bertaubat, sentiasa beristighfar, samalah taubat dengan beristighfar, sentiasa berzikir pada Allah Subhanahu Wa Taala. Sudah semestinya. Susah hati, Allah kata, ala bizikrillahi tatmainnul qulub. Sebutlah nama Allah, insya-Allah hati kamu akan senang. Insya-Allah. Kalau berhadapan dengan masalah dalam hidup kan, orang yang beruntung dapat suami yang baik, tak apa, alhamdulillah, dapat isteri yang baik, yang solehah, dapat suami yang soleh, alhamdulillah. Tapi cabaran-cabaran dalam hidup Allah uji kita. Allah tak bagi kita tanpa ada ujian nak masuk syurga Allah. Betul kan? Walanabluwannakum bisyai'in minal khawf wal ju' wa naqsim minal amwal wal anfusi wath thamarat wa basyiris sabirin. Allah pasti menguji kita dengan berbagai-bagai ujian. Allah uji kita dengan rasa takut. Kita baru hilang takut, COVID dah tak ni dah. Kalau dulu takut, nak pergi mana-mana takut, orang batuk sebelah kita takut. Takut kita lebih daripada takut kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sampai satu tahap macam tu, Allah uji kita dengan rasa takut, sangat takut, dengan berbagai-bagai ketakutan. Tak ada anak takut suami kahwin lain sebab kita tak ada anak kan. Ada anak takut juga lagi sebab siapa nak jaga anak, nak hantar rumah pengasuh, betul tak? Orang dah kahwin takut, tak kahwin takut, kahwin takut, takut suami kahwin lain, dah takut juga, takut dalam kehidupan. Allah suruh kita takut kat dia je, betul tak? Allah uji dengan rasa takut. Sebab pada tu Allah uji dengan kelaparan. Alhamdulillah kita tak pernah lapar. Berlebih makan ada. Kan? Kami semalam pukul 12 makan durian lagi. Dah lebih time, bukan lebih makan, lebih time dia tak sepatut makan dah pukul 12, betul tak? Tahu macam mana? Alhamdulillah, syukur. Lama duduk impi durian sampai ke sini boleh makan durian, alhamdulillah. Itu baru first trip. Ada lagi trip lain, tak tahulah. Saya kata naik baliklah gula saya nanti. Durian, takut nak makan durian tapi takut. Duduk dalam mulut tu takut gula naik, betul tak? Bagi orang ada penyakit lah kan. Takut. Allah uji dengan kelaparan, hilang harta benda. Ramai sahabat-sahabat kata hilang harta benda, kebakaran, banjir besar. Sahabat kita dalam kuliah kita ni, Jamaliah, rumah dia habis tenggelam, semua diangkut, semua angkut, hanya nyawa yang tidak kehilangan. Kita pergi di Taman Seri Nandai, habis. Kata tuan rumah yang saya pergi kuliah pada rumah dia tu, 8 kaki ustazah sampai kepada ekor. Sahabat-sahabat yang lain saya kata tu pun macam mana? Kita orang duduk atas bumbung ustazah, berani naik atas bumbung, ketika itu tak kisah dah nak selamatkan diri saja. Saya kata kalau suruh sekarang naik bumbung tak say dah. Tak berani dah, dia kata dah. Masa tu berani, tapi bila suruh sekarang tak berani. Bagi tangga pun tak nak dah. Ya Allah, nak ceritanya kita diuji oleh Allah dengan kehilangan harta benda. Bukan sekadar harta benda, nyawa. Wa nafsim minal amwal, kehilangan harta benda dan juga kehilangan nyawa. Allah uji kita. Dan Allah uji kita dengan tumbuh-tumbuhannya. Kalau banjir habis tenggelam, Allah uji semua sekali. Tak ada siapa yang tak diuji oleh Allah SWT. Tapi Allah kata apa? Wa basyiris sabirin, berilah kabar gembira kepada orang-orang yang bersabar. Orang nak masuk syurga ni memang kena sabar dengan ujian Allah Subhanahu Wa Taala, sama ada ujian berupa musibah ataupun ujian berupa
nikmat daripada Allah Subhanahu wa taala. Sabar. Tu di antara tambahan lagi ya. Seterusnya ada soalan? Apa dia? Yes, betul. Ini pun yalah, betul lah, nak suruh sentuh, nak suruh sentuh tentang nafkah wanita yang bekerja. Siapa nak bagi? Yang kata siapa nak bui? Apa pun memang tanggungjawab beri nafkah memang suami. Tapi kita akan bekerja, takkan duit kita, duit suami duit kita. Ada tak? Patut tak lagu tu? Jawab, cuba suami jawab. Oh, perempuan kan kata patut pun. Dia tanya seorang-seorang pergi interview kat belakang. Patut ustazah, duit kita, duit isteri, duit suami, duit isteri. Patut tak? Patut. Tapi kalau tanya suami, tak patut lah. Betul tak? Sama-sama lah. Sebab kita cari bahagia bersama, saling bantu-membantu. Apa yang nak dibantu? Bantu dari segi keuangan, bantu dari segi tenaga, bantu dari segi pengurusan rumah tangga, bantu dari segi pengurusan mendidik dan membesarkan anak-anak. Saling bantu-membantu. Sebab saling, sama-sama. Yang sikit, yang kecil, yang gaji kecil boleh ditambah dengan orang yang gaji besar, bagi tambah sikit. Yang penting rasa bahagia. Tapi suami tetap bertanggungjawab terhadap nafkah dalam rumah tangga. Apa dia nafkah? Makan. Apa dia nafkah? Minum. Apa dia lagi? Tempat tinggal. Apa dia lagi? Pakaian. Apa dia lagi? Perubatan. Yang suami wajib tanggung. Hak lain-lain suami tak wajib tanggung. Ustazah, kalau suami tak bagi duit poket, itu okey tak? Tak ada masalah. Sebab memang tak wajib pun. Duit poket tak wajib. Itu aksesori saja. Wajib nafkah makan, minum, tempat tinggal, pakaian. Lagi apa saya sebut tadi? Perubatan. Ada setengah ulama kata aksesori wanita pun suami wajib tanggung. Tapi saya kata tadi, untuk kebahagiaan maka sama-sama. Kalau tidak, duit kita, duit suami duit kita. Macam mana lagu tu? Kan? Sama-sama. Tak ada salahnya isteri kalau dia bagi kepada suami khususnya untuk membelanja urusan rumah tangga, itu adalah sedekah. Suami bagi sebagai tanggungjawab. Sebagai seorang suami, wajib bagi nafkah untuk isteri dan anak-anaknya mengikut kemampuannya. Kalau isteri nak lebih, asyik-asyik nak makan lauk apa? Siakap 3 rasa. Dah, ikan jenahat panggang ke? Itu kena keluar duit sendiri. Nak duduk rumah besar, cantik, kena bayar sendiri. Sebab suami mampu 500 saja sebulan. Nak duduk rumah besar, isteri kena tambah. Nak bahagia, kita kena sama-sama membantu. Jangan ada rasa tak ikhlas dalam kita buat apa yang kita lakukan. Penat dah kita keluar duit untuk urusan rumah tangga, tapi kalau kita tak ikhlas, saja-saja tak dapat apa. Betul tak? Rugi kita. InsyaAllah saya rasa isteri yang bekerja tidaklah merasa begitu payah untuk nak sama-sama membantu. Tapi yang susah jadi masalah, suami tak usah kerja ni, tak payahnya. Dah, betul tak Cik Syarul? Ada tak orang di sini yang malah kerja orang lelaki? Duduk saja dah. Sebab bini dia gaji besar dah, dia tak kerja dah. Tu yang masalah. Isteri memang tak boleh lah kalau macam tu. Kalau sama-sama kerja walaupun dia gaji kecil, tak apa, insya-Allah. Sebab kita nak kahwin dengan dia, kita dah faham dah. Tapi nafkah tetap suami. Tapi kalau suami tak mampu, kan terpulang kepada keluarga sebelah suami. Ayah dia ke, adik-beradik dia ke. Tapi tak mungkin berlaku pada negara kita. Hal-hal begitu. Suami tak mampu, ayah dia pun bagi duit dah. Tak ada. Tapi segi agamanya, ayah kena bagi.
Kita kalau suami meninggal, isteri itulah yang menyara anak. Kalau 10 lah. Cukup tak cukup, makan tak makan, keluarga sebelah lelaki tak campur tangan. Bukan semua, tapi kebanyakan. Sedangkan dalam Islam, keluarga sebelah suami yang kena tanggung. Sebab dia berhak mendapat harta pusaka peninggalan anak lelaki dia. Dia tak akan pergi kepada sebelah kita ke? Kita dapat 1/8 saja. Siapa yang mewarisi harta pusaka, maka dia berhak untuk menanggung keluarga sepeninggalan suami ini. Itu sepatutnya. Isteri dapat nafkah daripada bapa mentua dia. Anak-anak dapat nafkah daripada bapa mentua dia. Sepatutnya gitu dalam Islam. Sebab bapa mentua berhak mendapat harta pusaka. Bapa mentua tak ada, maka terserah kepada abang-abang dia. Sebab abang-abang dia boleh dapat harta pusaka peninggalan adik-beradik dia. Siapa dapat harta pusaka, maka dia bertanggungjawab terhadap anak-anak saudara yang masih memerlukan dari segi bantuan keuangan, sekolah dan sebagainya. Cuma saya kata tak berlaku di negara kita. Itu permasalahan yang besar. Tapi insya-Allah saya benar yakin usaha-usaha daripada berbagai-bagai peringkat dakwah, penyampaian ilmu secara berterusan, saya yakin insya-Allah satu hari nanti kesedaran ini ada. Insya-Allah. Tapi yang kita dengar sekarang ni tak berapa lagi lah. Ustazah, suami saya meninggal, saya tak kerja, cuma saya mati meninggal kemalangan, dia kata. Dan meninggal harta yang kata apa? Bukan duit. Duit boleh guna terus. Tinggal rumah nak kena bagi dulu, kan? Kalau tinggal tanah nak kena bagi juga dulu. Kalau tinggal duit bolehlah guna dulu, betul tak? Nak saya sekolah ustazah. Dan bila meninggal saja suami saya ustazah, ayah bapa mentua datang ambil motosikal. Abang dia mari ambil rumah, mari ambil tu kereta. Saya tak ada kenderaan nak bawa anak ke sekolah. Harta ada, rumah sewa ada, tak apalah boleh kutip sewa. Tapi nak jual, tunggu masa selesai dia boleh jual. Dan rumah semua adalah atas nama suami. Sedangkan yang belinya saya. Kenapa puan bubuh nama buat suami? Payah ustazah, saya malas nak berurusan hal-hal jual beli ni, turun naik. Saya suruh suami ambil aja bang, abang ambil duit saya, abang pergi beli rumah tu, dah bubuh nama abang. Orang perempuan kena cerdik sikit dalam bab ini kan. Apa dah bubuh nama dia nya? Bubuh nama kita lah. Kan? Kita tak tahu siapa mati dulu. Sekarang saya perlu duit cash ustazah, anak saya nak sekolah, anak saya nak makan, anak saya nak bayar yuran, anak saya nak beli motosikal, nak hantar anak pergi sekolah. Okey, dia boleh SP atas nama mak mentua dia ambil habis. Kan? Tu benda cerita-cerita benda tu lah. Saya harap insya-Allah tanggungjawab ini akan terasa pada mak-mak mentua yang insya-Allah kita lah yang dia mak mentua yang bagus kan? Perasan. InsyaAllah. Hak yang mengaji, yang tahu hukum. Tak boleh kita tinggalkan pada isteri tu. Orang perempuan ni sepanjang masa dia ditanggung. Masa ada mak dan ayah, siapa tanggung? Mak ayah. Bila dia tak kahwin, bila dia kahwin, siapa tanggung? Suami. Bila suami dia mati, siapa tanggung dia? Kita kena jawab tahu sendiri. Tapi sebenarnya tidak. Sentiasa ditanggung sampai dia mati. Itu keadaan hakikat orang perempuan dijaga oleh Islam dengan begitu tinggi sekali. Tapi kadang-kadang meninggal suami anak 8, Cik Syarul, seorang betul kolomah naik motosikal, tak apa lagi, naik basikal. Seorang isteri tu ustazah, saya hari-hari bekerjanya di dalam tong sampah, cari bahan-bahan yang boleh saya jual untuk menyara anak 8 orang. Sehinggalah anak-anak saya berjaya. Anak saya kata, mak tak payahlah cari rezeki dalam tong sampah. Sebab rasa bukanlah nak kata hina, tapi yalah,
Pagi-pagi pergi serongkar tong sampah. Mana bahan-bahan terbuang yang boleh dia jual untuk menyara anak-anak 8 orang yang kematian suami. Mak tak pernah tanya, ayah tak pernah tanya. Anak-anak dia nak makan, anak dia nak sekolah. Sampailah anak dia berjaya. Alhamdulillah ustazah, saya dah berhenti dah kerja dalam tong sampah, cari barang dalam tong sampah. Tapi kadang-kadang terasa lagi tengok tong sampah tu, ingin rasa nak serongkar lagi sebab dah biasa. Rasa nak serongkar, mak dah tengok tong sampah, inilah rezeki kau dulu, kau makan, kau sekolah, dalam ni lah mak cari. Allahu Akbar, nak ceritanya kadang masyarakat kita belum lagi lah kesedaran sepenuhnya. Bila kematian suami, bila bercerai, siapa kena tanggung anak? Itu masalah. Saya rasa insya-Allah penerangan dakwah berterusan daripada para guru-guru kita insya-Allah akan tiba, insya-Allah masyarakat yang benar-benar bertanggungjawab, mak bapa, datuk, nenek mengambil berat terhadap anak cucu dia. Okey, wallahu alam. Sianya tulis soalan dekat kalender aja, soyak kalender kat mana agak-agaknya. Bagaimana nak jadi wanita dambaan syurga bagi baru atau anak dara? Bagaimana nak menjadi wanita dambaan syurga bagi baru atau anak dara? Bagi balu atau anak dara Anak dara ketaatan dia macam tadi lah, tak pada Allah kan, tak boleh lagi dah. Dia tak pada mak bapak. Sebab sebelum dia kahwin, maka mak bapak dia lah yang dia wajib taat. Bila dia dah kahwin, maka suami dia. Soalnya kalau balu nak taat kat apa? Taat pada Allah Subhanahu Wa Taala. Saya pun kadang-kadang bila nak pergi outstation, kemah-kemah barang, aku nak minta izin dengan siapa? Terintah, bayang wajah-wajah mak. Dulu nak pergi mana-mana minta izin dengan mak sebelum kita berkahwin. Terbayang pula dengan suami tak ada, nak minta izin dengan siapa? Itu maknanya bagaimana wanita-wanita yang menjadi balu untuk dambaan syurga kepada balu-balu. Sebenarnya tidak ada masalah perkhidmatan kita, ketaatan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala tidak ada masalah, sama juga insya-Allah. Cuma orang berkahwin tentulah pahalanya lebih banyak daripada orang yang tidak berkahwin. Habis nak sebalu kahwin berlaku, tak adalah. Tapi nak ceritanya kena payah sikit lah, kena berusaha banyak sikit dalam beribadat pada Allah SWT. Kena tambah berbanding dengan orang yang ada pasangan hidup. Sebab kenapa mereka ni ada keistimewaan? Sebab mereka orang kahwin kan banyak masalah. Ketika okey tak apa, ketika berhadapan dengan masalah dalam hati, baik aku duduk seorang kan. Jadi nak ceritanya insya-Allah pertimbangan Allah sangat adil. Orang yang berkahwin dia banyak, dia dapat pahala senang sebab tanggungjawabnya susah. Kita duduk seorang tak ada tanggungjawab kecuali tanggungjawab pada Allah SWT saja. Maka itulah yang kita nak kena buat sepenuhnya. Bangun malam, baca Quran banyak, berzikir banyak-banyak, bersedekah banyak-banyak, maka insya-Allah wanita ini, balu ini menjadi dambaan syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Tak payah juga, betul tak? Tapi kena banyak berbanding dengan orang yang ada pasangan hidup. Sebab mereka susah. Kita duduk seorang, balik-balik tak payah duduk masak dah, suami dah tak ada. Contoh. Betul tak? Tak payah kita duk fikir nak bagi belanja itu, nak bagi ni, nak tak ada tanggungjawab. Maka ketaatan kita kepada Allah SWT itulah yang paling utama sekali tambah supaya kita akan jadi sama dengan mereka yang ada pasangan dalam hidup. Mereka banyak berhadapan dengan masalah. Contohnya macam Munirah, tengok duduk sekejap anak menangis. Terbaik dia anak tidur dah. Kan kalau lagi bagi susu lagi dah. Susah tak? Taklah susah, tapi susahlah. Paksa kena. Ada suami nak makan, kena jaga makan dia. Dia tidur nak kena jaga tidur dia.
kan? Tempat tidur nak kena kemas. Kalau kita seorang tak payah kemas tempat tidur, betul tak? Macam tokar pecah pun tak apa. Jadi tanggungjawab sebagai seorang isteri itu jauh lebih banyak. Maka sebab itulah barangkali mudahnya untuk dia masuk syurga Allah SWT. Tapi orang yang tak ada suami, orang yang tak kahwin, anak dara, memang mak bapak dia lah. Tapi yang baru, yang tak ada mak bapak, maka taat pada Allah SWT secara yang totally, sepenuhnya. InsyaAllah kita dapat ganjaran pahala yang banyak daripada Allah SWT. Ada 3 soalan. Satu tu baca semua. Satu dulu. Tak ingat. Assalamualaikum Ustazah, saya ada beberapa soalan. Bagaimana cara terbaik untuk kita membetulkan atau menegur sikap suami yang kita rasa kurang senang dengannya? Okey. Ini berbahaya juga ada. Sebab suami macam-macam kepala. Egonya, betul tak? Macam-macam. Tapi saya rasa kita tegur dengan baik tak apa. Sebelum tegur tu tanya nanti, ikhlas tak? Ikhlas aku tegur je lah. Buat dengan ikhlas, insya-Allah. Kita tegur, bang saya tegur abang ni atas rasa tanggungjawab agama. Islam kan suruh tegur kalau buat benda tak baik. Man ra'a minkum munkaran falyughayyiru bi yadihi. Wa man lam yastati fa bi lisani wa man lam yastati fa bi qalbi. Siapa lihat kemungkaran, maka naklah ditegur dengan lidah. Tak mampu dengan lidah, dengan tangan. Tak mampu dengan tangan, dengan hati. Maknanya tegur suami. Apa yang rasa tak senang hati, bercanggah dengan agama dan sebagainya, tegur dengan ikhlas, dengan cara yang baik. Minta bantuan dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Pada Engkau Allah aku sembah, pada Engkau aku minta tolong. Ihdinas siratal mustaqim. Terbalik saya baca, tapi saya nak ceritanya Tuhan tu tempat kita minta tolong, dan kita minta tolong dengan Allah. Tunjukkanlah kepada kita jalan yang terbaik untuk kita menyelesaikan masalah itu. Sebut banyak-banyak, semayang banyak-banyak, insya-Allah. Memanglah suami ni ego, tapi kalau tegur dengan ikhlas, pasti dari hati akan masuk ke hati. Tapi kalau kita tegur tidak ikhlas, dia tak masuk. Tak masuk telinga kanan, keluar telinga kiri, insya-Allah. Tegur, tak ada masalah. Dalam Islam memang suruh tegur kalau dia buat benda tak baik. Jangan takut, tapi tegur dengan cara yang baik. Bil hikmah wal mau'izatul hasanah wajadilhum billati hiya ahsan. Tegur dengan cara baik. Dan kita jangan nak mengambil alih tugas Allah. Apa maksud tugas Allah? Nak jadi dia baik, bukan kita tau. Tak. Nak bagi dia hidayah, bukan kita. Yang beri hidayah adalah Allah SWT. Jangan ambil tugas Allah. Kita selalu, saya puas tegur ustazah dia tak baik. Bukan tugas kita. Untuk dia jadi baik, bukan tugas kita. Tapi menegur supaya jadi baik, itu insya-Allah kita tegur. Kena ingat, jangan ambil tugas Allah. Supaya dia boleh berubah dengan sebab kita. Saya harap isteri-isteri kena sabar dalam menegur. Tapi jangan rasa bila kita tegur dia tak berubah, kita dah rasa putus asa. Jangan. Tegur, tak apa bang, saya rasa kan kita kan nak masuk syurga sama-sama. Saya nak abang masuk syurga dan saya pun nak ikut abang masuk syurga. Cakap baik-baik dengan dia, insya-Allah. Bang, salah ni abang buat macam ni kan. Rasa tak boleh nak tegur sendiri, okey, kita pergi pejabat agama supaya orang lain menegur kita. Ada orang tak apa jumpa mak bapak, tapi kadang-kadang mak bapak ni tak boleh kita bagi tahu dulu tau, ada masalah, payah. Kita dah baik dengan suami kita, dia marah lagi kat menantu. Susah. Janganlah, kalau boleh, bukan saya kata tak boleh mak bapak kita campur tangan, boleh, tapi tak payahlah. Baik kita pergi pejabat agama untuk mendapat kaunseling keluarga, betul? InsyaAllah. Mudah-mudahan dia bagi jalan yang terbaik untuk kita, InsyaAllah. Jadi boleh tegur, jangan risau. Dan suami pun jangan takut untuk ditegur oleh suami. Tak betul, tegur, tapi tegur dengan baik. Allah ajar dengan bil hikmah, dengan cara yang bijaksana. Bermakna bijaksana, pandailah. Kalau perlu pujuk dia dulu, pujuk dulu. Cakap elok-elok. Apa? InsyaAllah. Okey.
yang kedua dan ketiga ni boleh baca sekali ya saya. Boleh. Apakah tips atau doa yang boleh kita amalkan untuk menjadi isteri, anak, ibu yang solehah? Yang ketiga, selain zikir yang diamalkan Sayyidatina Fatimah, apakah doa tips yang boleh kita amalkan untuk kita sebagai ibu dan isteri sentiasa bertenaga, bersemangat untuk menjalankan tanggungjawab kewajipan seharian dalam rumah tangga? Baca sekali lagi, Ti. Apakah tips atau doa yang boleh kita amalkan untuk menjadi isteri, anak, ibu yang solehah? Okay. Yang tu dah biasa memang kita baca kan. Rabbana hablana min azwajina wa zurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Itu adalah ayat Al-Quran, dan ayat Al-Quran dijadikan sebagai doa. Rabbana hablana min azwajina, wahai Tuhan kami, kurniakanlah pada kami pasangan kami, min azwajina wa zurriyatina, dan zuriat kami. Apa dia? Qurrata a'yun, penenang hati. Kita minta dengan Allah, qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama, jadikanlah kami ikutan bagi orang-orang yang bertakwa pada Allah Subhanahu Wa Taala. Mana keikhlasan benar-benar macam ni sangat perlu, betul tak? Dan kita juga kepatuhan dan ketaatan pada Allah juga mesti kena buat. Kita hanya nak doa saja, tapi kita sendiri semayang pun lintang pukang, semayang kadang-kadang semayang, kadang semayang tidak. Suami semayang kadang-kadang tidak. Payah, betul tak? Sama-sama berdoa. Dan adab orang berdoa ni, jangan putus asa. Banyak lagi lah doa-doa yang lain, tapi antaranya itulah yang mudah, yang memang kita baca. Ataupun cuba bercakap dengan Allah, keluhan hati kita, bermunajat dengan Allah SWT dalam bahasa kita. Wahai Allah, aku sedang berhadapan dengan masalah anak-anak yang tidak taat pada Engkau, ya Allah. Aku sedih, ya Allah. Aku sangat duka cita dengan keadaan ini. Ya Allah, bantulah aku supaya aku dapat memberi pendidikan yang terbaik buat anak. Bantuan Allah, minta pertolongan dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Ya Allah, bantulah aku, ya Allah. Aku sedang berduka cita dengan perangai suami yang tak taat padamu, ya Allah. Aku risau, ya Allah. Sembahyangnya tak berapa ni, kalau dia tegur memang dia marah. Ya Allah, bantulah aku supaya aku dapat melaksanakan tanggungjawab ini dengan sebaik-baiknya. Cuba bermunajat dengan Allah. Dalam sehari ada satu masa kita bermunajat dengan Allah. Cakap dengan Allah, cakap, rayu, minta dengan Allah. Kita nak cakap dalam bahasa doa semua barangkali tidak ada. Ada dan ada yang tidak ada. Betul tak? Hak yang keluhan hati kita itu barangkali tidak semua ada dalam doa yang diajar oleh Rasulullah SAW ataupun daripada Allah SWT, supaya kita bermunajat satu-satu. Hatta Nabi kata, pada benda kecil pun kamu kena minta dengan Allah. Benda apa kecil? Garam pun minta dengan Allah. Kita tak pernah minta, tahu tak ada garam minta dengan Allah. Tak ada, tak pernah ada. Tak ada. Bila tak ada garam dia cakap apa? Bang, beli garam bang, garam. Kan? Tu cuma kata, ya Allah, aku tak ada garam hari ni, ya Allah, rupanya benda kecil macam tu pun kalau tak ada aku susah, ya Allah. Bantu. Nak minta tolong kalau nak garam minta dengan, tak apa. Allah suka dengan benda-benda yang kecil, kita minta dengan Allah. Walaupun bukanlah maksudnya garam, betul tak? Tapi hal-hal lain, bermunajat, cakap dengan Allah. Tak apa. Allah suka sangat kita bercakap dengan dia. Ya, insya-Allah. Ya. Doa apa pun. Dan cuba baca Al-Fatihah. Untuk apa-apa permasalahan kita. Hadiah Al-Fatihah ni kita hadiah untuk dia supaya dia jadi baik, supaya dia ubah perangai-perangai dia. Tapi Al-Fatihah buat kita ubah perangai yang ada pada diri kita juga. Kadang-kadang orang tu dah baik, kita yang tak baik, kaca mata kita melihat orang dah baik macam tak baik sebab kita tak baik. Sebab tu orang suka tipu orang. Dia tak percaya dengan orang. Dah. Dia suka tipu orang, dia tak percaya dengan orang. Dia tak mudah percaya dengan orang sebab dia tahu dia menipu orang macam mana. Dia payah nak percaya walaupun kita baik macam mana.
Walaupun isterinya baik macam mana, tapi dia selalu tipu isteri dia. Dia payah nak percaya kat orang. Percayalah. Jadi insya-Allah, mudah-mudahan minta dengan Allah, dan diri kita juga perlu diperbaiki terlebih dahulu, insya-Allah. Okey, T. Soalan seterusnya, seorang suami tanggungjawabnya di antara ibu dan ayah dan juga anak isteri, mana yang perlu didahulukan? Mak dia dulu. Suami mak dia dulu. Isteri jangan duduk merayu sedih lah. Tak. Ustazah, suami saya bagi duit kat mak dia banyak, kat saya sikit. Kata kat puan tak cukup ke? Cukup. Tapi mak dia lagi banyak. Pasal dia duduk dengki apa dengan mak dia? Mak dia melahirkan dia. Dari besar kata tapak kaki besar 2 jari, punya kecil je. Tak, orang tua selalu sebut, tapak kaki kau dulu besar 2 jari je. Lah ni kau nak lawan aku. Dia nak cerita, mak dia. Suami utamakan mak dia dulu. Lepas tu baru pergi kepada isteri. Mak dulu, ayah, isteri. Kalau dalam kitab fiqh yang saya duk ajar tu, mengajar di banyak tempat bab-bab kekeluargaan Islam, dalam hidup ni kalau kita berhadap dalam kata dari segi rezeki lain. Rezeki kalau tak ada makanan, kita makan kita seorang dulu. Nasi lemak ada sepupu je, Cik Syarul, siapa nak makan? Bini tak makan, mak tak makan, siapa kena dahulu? Dia dulu. Macam kapal terbang kan? Naik kapal terbang, dia suruh dahulukan siapa? Kita dulu. Selamatkan diri kita dulu. Dan segi makanan, dia dulu kena makan. Baru dah boleh cari. Kalau dia tak makan, habis semua lembek belakang. Dia makan dulu. Lepas tu, sorry ya sayang, abang dah makan. Abang baru boleh keluar cari makan. Habis yang lain, tunggu, sabar. Abang boleh cari dulu. Apa pada tu, isteri dulu. Apa pada tu, baru pergi pada mak dia. Ayah kemudian. Itu dari segi, kalau dari segi makanan tak ada dah nak makan, isteri, suami makan dulu. Lepas tu baru pergi pada isteri dulu. Lepas tu baru pergi pada mak dia. Tapi dari segi ketaatan, suami kena taat pada mak dia. Kalau berlaku di antara ni, siapa dia kena dahulukan? Mak dia dulu. Jadi supaya isteri faham, jangan kita duk kecil hati tak tentu pasal. Dia buat baik dengan mak dia, maka insya-Allah kita juga dapat pahala. Tapi ramai isteri yang memang kalau apa-apa nak suami dia buat kat dia lebih daripada dia. Islam kata suami mak dia dulu, barulah isteri. Kita kena faham. Lepas tu baru anak. Makan begitu juga. Ayah makan dulu, lepas tu mak makan dulu, nenek makan dulu, baru anak makan. Matilah anak kita. Tapi Islam kata sebab yang nak bercari rezeki siapa? Ayah, betul tak? Lepas tu yang nak tukar masaknya mak, lepas tu anak kemudian. Sampai hati kat ustazah, kita nak makan dulu, lepas tu baru anak makan. Sampai hati tak sampai itu tu urusan lain. Tapi hukum kata begitu. Tidak salah kalau kita utamakan diri kita dulu, lepas tu baru isteri kita, lepas tu pergi pada mak kita. Itu keadaan. Mak jangan dengki bila suami bagi makan kat isteri dia dulu. Betul tak? Ini hukum. Cuma saat tadi kalau berlaku pertembungan, ketaatan dan sebagainya, maka mak suami dahulukan mak dia dulu. Okey. Andai suami sudah kematian ibu, hanya ada ayah, suami perlu dahulukan ayahnya atau isteri dan anak-anaknya dari segi nafkah dan tanggungjawab lain. Kalau tak ada isteri, tak ada mak dia, mak dah, so tanggungjawab dia pada ayah ataupun pada isteri. Atau isteri dan anak-anaknya. Dia sebenarnya ayah ni, ialah sepatutnya ayah tu memang orang cari makan, betul tak? Tapi mungkin ayah dia keuzuran dan sebagainya, dah tua, sakit dan sebagainya, ke tanggungjawab anak dia. Dia tak pergi ke lain, anak dia, anak lelaki dia. Lepas tu baru pergi anak perempuan. Tapi dalam masyarakat kita, anak perempuan dulu baru pergi anak lelaki. Islam, anak lelaki dulu. Ayah yang kena menyaranya ialah anak dia yang lelaki. Tapi kita anak perempuan. Tapi tak ada masalah lah. Cumanya, adakah dia perlu juga sebagai seorang suami buat baik juga pada ayah dia? Sama juga. Sama.
Isteri tak adalah kata letak nombor 2, 3, tidak ya, tapi dia kena buat baik pada ayah dia walaupun mak dia sudah tidak ada. Itu nak cakapnya. Tak ada nombor pula. Tak ada kata, Ustazah, isteri nombor berapa Ustazah kalau mak dia ada? Tak payah kira nombor lah. Dah. Kecil hati sebut-sebut nombor ni, betul tak? Suami betul cakap, mak nombor 1, isteri nombor 3. So, isteri kata kalau macam tu saya buat baik macam orang nombor 3 jugalah. Dah, orang nombor 3 macam mana, betul tak? Tentulah lebih, yang pertama lebih baik, yang kedua baik, yang ketiga kurang, tak apa. Tapi tak payah bernombor lah. Tapi hukum kata kalau berlaku apa-apa, mak dulu, lepas tu baru pergi ke isteri. Tapi pada kita hal-hal macam ni, sekiranya berlaku permasalahan timbul, jawapannya macam tu. Tapi kalau semua kita buat baik, dia tak akan timbul dah. Tak akan kata mak nombor berapa Ustazah, ayah nombor berapa, tak ada. Sama-sama kita akan buat baik dengan sebaik-baiknya. Tapi bila timbul isu, maka itulah keutamaan yang kita kena berikan. Okey, ada lagi soalan? Apakah tanggungjawab suami terhadap anak-anak tiri bagi lelaki yang menghamili janda yang mempunyai anak? Contoh dalam konteks nafkah pendidikan. Sebenarnya yang wajib menanggung bapak dia tu. Bapak dia, kita panggil bapak ke apa? Bapak betul ke? Bapak betul dia. Memang pun. Sebab itu memang tanggungjawab dia selagi anak tu tak dewasa, ataupun kalau dalam Islam setakat balik saja tau. Tapi kita ni lajak sampai besar. Dalam Islam setakat balik saja. Mak bapak tanggung anak setakat balik saja. Lepas pada tu dia sendiri. Tapi kita rasa takkan ada. Sampai anak universiti kita tanggung. Dia kahwin pun kita tanggung. Ini masalah. Ini masalah yang perlu diselesaikan. Dia dah jadi, anak tu dah jadi hilang dia punya rasa tanggungjawab dia. Dah duduk universiti mak bapak tanggung dah. Sebabnya dia nak belajar, macam mana kita tak tanggung, betul lah. Tapi sepatutnya bila dia nak belajar, dia kena tanggung sendiri. Sepatutnya itu dalam hukum lah. Tapi kalau kita bagi pun adalah alangkah baik. Sebab anak kita nak belajar, betul tak? Tapi sepatutnya dia kerja, dia ada duit dulu, dia belajar untuk di peringkat universiti, master ke PhD kan? Sepatutnya gitu. Islam tak wajib, tak kata wajib bagi nafkah ketika anak dah umur 20 tahun ke atas. Tak ada. Cuma atas dasar rasa belas ihsan kita sebagai seorang mak, sebagai seorang ayah, sehingga anak kita belajar. Habis belajar, lepas tu kita ni sampai dia nak kahwin pun kita bantu lagi. Anak kita manja sekarang, kan? Sampai mak tu simpan duit bukan main lama nak pergi universiti, nak pergi Mekah, tak boleh pergi Mekah. Anak nak kahwin pun, anak saya tak jadi pergi umrah Ustazah, pasal anak saya nak kahwin Ustazah. Lah, anak nak kahwin ke buat nak kahwin? Kan? Kalau anak nak kahwin, dia yang kena cari. Nah, tapi dia minta pinjam. Pinjam tak boleh pergi Mekah sama dah kalau bagi pinjam kat anda. Betul tak? Tak boleh lah. Tapi gitulah keadaannya, ya. Yang sepatutnya menanggung memang ayah dia, itu je. Kok mana-mana ayah dia bertanggungjawab terhadap anak-anak dia, sebab masih lagi berben dan berbenti kan suami lama. Tapi kalau suami baru nak bagi kan cantik, betul tak? Alhamdulillah, setiap apa yang kita keluar walau satu sen nilainya pasti ada ganjaran pahala daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Nak syurga kena kira benda-benda macam tu juga. Jangan duk kira hak, jangan duk kira apa dah. Buatlah seikhlas mungkin. Semoga kita mendapat ganjaran pahala yang baik daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Ada lagi soalan nanti? Online pula. Okey. Anak lelaki beratkan segala hal buat isteri dan anaknya. Dengan emak dia buat tak tahu je, tapi emak berkemampuan. Adakah emak kena redha je pada anak tersebut? Macam mana soalan dia? Anak ni tak tahu pada maknya. Ya. Maknya berkemampuan. Perlukan mak adakah mak kena redha je pada anak tersebut? Nak redha tu bergantung pada hati dia lah. Tapi maksudnya walaupun mak berkemampuan, anak
boleh bagi duit kat mak dia. Tapi kalau tidak wajib, macam tu, tidak wajib. Mak memang berkompoh, tak wajib anak bagi lagi duit. Tapi kalau mak dia susah, memang tanggungjawab anak. Yang kena bagi nafkah, makan, minum untuk mak dia. Tapi kalau tak bagi, terasa tau. Sebagai mak, macam contoh saya lah, saya ada kerjaya sikit dah, ada pencen sikit, Ustaz Nazir, Alhamdulillah. Kalau anak tak bagi pun tak apa dah. Tapi kalau anak bagi suka, ya Allah, seronok. Sebab kalau kita dengar dia bagi kepada mak sebelah sana, kat kita tak bagi, terasa kita dah terasa. Walaupun kadang-kadang duit kita yang terbang kat dia pun, nak bayar muka rumah, nak bayar muka kereta, dah ada 2% dari dah ni bateri. Tak apa, dah nak habis dah kan. Tapi maksudnya lah, anak walaupun mak dia ada duit, ayah dia ada duit, bagilah sebagai hadiah kepada mak bapak kita yang ada duit. Mak ni hadiah, walaupun bukan sebagai satu tanggungjawab. Bagi. Suka mak anak saya 2 orang, tak ramai, tapi Alhamdulillah, hak ni bagi 2 je, tapi Alhamdulillah, syukur, seronok. Walaupun kadang-kadang duit kita habis kat cucu pun, tapi bagi mak rasa senang. Itu sangat penting. Takkanlah dia balik mana-mana, ni tak untuk mak mentua dia, ni untuk adik ipar dia, ni untuk kakak ipar dia. Mak duk tengok hak mana lah nak keluar hak nak untuk aku pula, kan? Sayu hati kalau saya lah. Dia terasa. Nak cakap takut anak kata pula, betul tak? Tapi tak cakap, dia tak tahu. Cakap sekali-sekala bagilah duit kat mak, kan? Bukan mak nak sangat pun, tapi nak rasa seronok anak bagi, nak sebut. Orang tua ni, mak anak tak bagi pun dia cakap bagi, apatah lagi kalau bagi, betul tak? Orang tanya, anak bagi ke duit? Adalah. Kalau adalah tu tak berapa bagi tu, dah adalah, betul tak? Tapi kalau kata anak bagi ke duit kak, bagi insya-Allah tiap-tiap bulan, kan lain. Kalau tak bagi, adalah, dia pun susah juga, kan? Faham kan? Tak bagi lah tu. Orang tua ni tak bagi pun dia kata bagi, apatah lagi kalau bagi, habis ke langit lah ceritanya. Nak ceritanya, kan? Bagilah, tak apa. Kita mengembirakan mak bapak kita, sangat membahagiakan dia, dan kita sendiri juga akan rasa bahagia. Okey, ada lagi soalan nanti? Kalau dia putus orang di sebelah online, sorry. Ustazah, ibu bapa yang tiada anak lelaki, adakah anak perempuan atau menantu yang bertanggungjawab? Kenapa nak pergi ke menantu pula tu? Saya jawab bukan, saya kalau saya jawab dia bukan dari segi hukumnya, saya minta maaf ya. Saya rasa anak dia lah, perempuan pun tak apa. Ya tak? Tapi kalau tak ada anak lelaki, contohnya macam saya lah, anak perempuan 2-2, menantu lelaki 2-2, betul tak? Maknanya. Tapi takkan kita nak kata kat dia, betul tak? Walaupun kita ni mak mentua dia, tapi kalau dia bagi, kita ambil, betul tak? Tapi pada saya, kalau salah saya minta maaf, ya, maka anak dia lah yang perlu mengambil berat. Tapi sebenarnya dari segi hukum, tak silap saya maaf, kalau berlaku keadaan begini, suami pertama mak dia, lepas tu mak mentua dia dulu tahu, betul tak? Mak mentua dulu, isteri nombor 3. Jangan syodeh, tahu tak? Mak dia, mak mentua mak kita lah ya. Itu baru kita. Suami kena ambil berat. Tak kisahlah bagi duit ke apa ke, tapi dia perlu dari aspek inilah ya. Cuma pada saya ya, anak kena mengambil berat lah. Sebagai anak kok mana-mana, lelaki ke perempuan, naklah bertanggungjawab terhadap mak bapak dia. Lebih-lebih lagi yang susah, yang miskin, yang senang pun kena ambil berat, apatah lagi yang miskin. Hulur-hulurkanlah ya, hadiah buah tangan setiap kali kita balik dia ke rumah orang tua kita ya. Mereka akan rasa gembira sangat-sangat.
Nabi pun kata tak, tahadu tahabu, tadu tahabu. Bagilah hadiah, maka akan datang rasa kasih sayang. Tadu tahabu. Bagi hadiah, orang akan datang rasa perasaan kasih sayang. Sudahlah kasih sayang dah ada tu dalam hati mak bapa, dalam hati suami, dalam hati isteri, dalam hati anak-anak. Kita tambah lagi dengan hadiah-hadiah, maka sudah semestinya akan lebih menyeronokkan. Ya? Jadi bila kita menyeronokkan orang tu, bahagia tak kita? Bahagia. Bila kita bahagia, orang lain bahagia, maka insya-Allah kita juga akan mendapat ganjaran pahala daripada Allah SWT. Maknanya kita kena kutip pahala daripada segenap sudut. Bukan hanya satu tu cukup, saya sembahyang ustazah, cukup dah. Tak cukup. Sikit-sikit kena bersedekah, kena buat baik dengan orang, kena tegur orang. Banyak makna jalan-jalan untuk menuju syurga Allah Subhanahu wa taala. Yang boleh kita capai sekadar kemampuan yang ada pada diri kita. Insya-Allah muslimin muslimat semua. Okey. Habis dah. Azina kata 117. Okey. So soalan apa dah tak ada. Handphone saya pun dah nak tak ada bateri. Jadi saya rasa muslimin muslimat pun okey. Kesian tak makan lagi kan? Ada yang tak makan lagi ni? Dengan kuliah tak makan dah. Kesian pula. Jadi saya berhenti setakat itu dulu. Betul tak Ustaz Nazir? Boleh saya tamatkan setakat itu. InsyaAllah mudah-mudahan apapun. Terima kasih banyak-banyak kepada pihak penganjur atas laluan dan peluang yang diberikan kepada saya pada pagi ini bersama dengan tim-tim saya ni bergabung daripada sini dan juga daripada Kuala Lumpur. Dan juga terima kasih kepada muslimat-muslimat yang ada di surau ini yang ramai hari Jumaat, alhamdulillah. Dan juga sahabat-sahabat kita yang ada di talian. Setakat ini rekodnya 120. Itulah. Ada Rafi'ah, ada Aznita, Ayah, Azia, ramai lagi tak sebut tu, minta maaf banyak-banyak. Jadi boleh kan? Terima kasih banyak-banyak. Terima kasih Daun Keladi. InsyaAllah lain masa, lain ketika kita diberi ruang dan peluang untuk bertemu lagi. Mudah-mudahan kita semua adalah khususnya wanita-wanita dambaan syurga Allah Subhanahu wa taala. Habis tamat dah dalam ni. Habis Allahu akbar. Jadi terima kasihlah. Akhir kata wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.